Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pintar IPG KDRI. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua muka dalam forum perdana ehwal Islam pada senja yang bening lagi ceria ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak-segak lagi tampan bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu forum perdana kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisarkan penyelewengan akidah dalam umat Islam. Sebelum kita mulakan forum kita pada hari ini, izinkan saya mulakan dengan sepatah dua kata. Penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam merujuk kepada pemahaman ataupun pemahaman yang salah atau pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran utama Islam tentang keyakinan atau akidah. Ini adalah masalah serius dalam kalangan umat Islam kerana akidah atau keyakinan Islam adalah dasar utama yang membentuk identiti keagamaan dalam pandangan hidup seorang. Muslim yang sejati ialah Muslim yang berpandukan akidah yang pasti, menepati realiti dan juga berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dengan forum ini bertujuan untuk membahas isu atau topik yang sangatlah penting atau relevan, sangat mustahab. Dan di samping itu untuk memahami dan berbagi pandangan, mencari suatu solusi ataupun pengelaborasian isi yang baik. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik pembincangan Maulid kita pada hari ini, bolehlah kita apabila kita memperkenalkan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kiri saya, saudara Amirul Amri bin Aslah yang merupakan ahli panel yang pertama yang kacak lagikan bergaya. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih saudara moderator kerana telah memperkenalkan diri saya. Alhamdulillah. Seterusnya saya memperkenalkan ahli panel kedua saya yang tidak kurang bijaknya juga, Muhammad Adai Saiful bin Muhammad Azlan sebagai ahli panel kedua. Selamat datang saudara. Saudara apa khabar? Khabar baik saudara. Terima kasih saudara. Saya juga ingin memperkenalkan ahli panel yang ketiga yang senyum manis sentiasa, yang geliga otaknya, saudara Ahmad Azharul Aswad. Apa khabar saudara? Khabar baik saudara moderator. Terima kasih atas pencerahan itu tadi. Alhamdulillah. Usai salam perkenalan dengan semua ahli panel, kembali lagi kita kepada topik yang asal, iaitu penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, eloklah kita menelusuri apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan akidah dan bagaimana penyelewengan akidah ini berlaku dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama, saudara Amirul. Mohon saudara merungkaikan persoalan yang telah saya jelaskan tadi kepada semua. Terima kasih saudara moderator yang lagi bijaksana dan tampan di sebelah saya ini. Dan terima kasih juga kerana telah memberi saya peluang untuk menerangkan apa itu maksud akidah. Jadi, maksud akidah dari sudut bahasa ialah kepercayaan yang kukuh di dalam hati. Menurut istilah pula, dari sudut istilah, kepercayaan dan keyakinan yang mantap tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya sifat-sifat kesempurnaannya berdasarkan dalil nakli dan akli. Itu sahaja saudara moderator. Terima kasih. Sidang hadirin, demikianlah tadi penjelasan tentang takrif tentang akidah itu sendiri, yang pada pandangan saya merupakan satu perincian, satu kata-kata yang sangat terperinci oleh saudara Amirul. Terima kasih ya. Sama moderator. Seterusnya saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, saudara Adam, tentang kesan-kesan ataupun kesan-kesan penyelewengan akidah yang berlaku dalam kalangan umat Islam. Apakah kesan-kesannya saudara Adam? Dipersilakan. Baiklah, yang pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator kerana memberi saya ruang untuk berbicara. Baiklah,
penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam boleh membawa unsur-unsur negatif dalam kalangan individu dan masyarakat Islam sekarang ini. Kesan yang pertama ialah ketenteraman kehidupan terganggu, kerana penyelewengan akidah ni boleh menyebabkan individu terpengaruh oleh maklumat yang salah dan akan membuat seorang individu berasa gelisah dan tidak senduduk kerana mempunyai kefahaman yang lain pada yang lain. Baiklah, kesan yang seterusnya, penyelewengan akidah boleh menyebabkan pertingkahan dan salah faham dalam kalangan komuniti Islam. Ini boleh memecahkan masyarakat dan menyebabkan keragangan antara golongan yang mempunyai pandangan berbeza tentang ajaran agama ini. Jika kita melihat dalam perspektif yang lain, penyelewengan akidah ini boleh mempengaruhi pendidikan dan ajaran Islam dalam kalangan generasi muda. Hal ini dikatakan demikian kerana generasi muda zaman sekarang mempunyai kemudahan untuk mengakses maklumat-maklumat dalam menggunakan media sosial. Jadi berkemungkinan besar mereka boleh terdedah dengan maklumat yang salah ataupun sudah diubah suai, yang akan menyebabkan pemahaman mereka terhadap agama berubah. Baiklah, yang seterusnya pula, penyelewengan akidah boleh menyebabkan individu kehilangan kecemerlangan rohani dan kesedaran terhadap nilai-nilai agama. Secara keseluruhannya, perkara ini boleh menyebabkan keregangan hubungan dengan Tuhan. Penyelewengan akidah juga boleh menyebabkan kesukaran individu untuk mendapatkan hidayah. Mereka mungkin terperangkap dalam kepercayaan salah. Hal ini akan menghalang mereka dari mendalami hubungan dengan Allah SWT. Oleh itu, penting untuk menggalakkan pemahaman yang betul tentang akidah Islam dan mengangkat ilmu agama yang benar. Masyarakat perlu terus belajar dan merujuk kepada ulama yang terpercaya untuk memastikan pemahaman yang benar dan mengelakkan penyelewengan akidah dalam kalangan masyarakat. Baiklah, boleh kiranya jika saya memberi ruang kepada moderator untuk berbicara. Wah, terima kasih atas penjelangan yang sangat panjang lebar tentang kesan-kesan penyelewengan akidah yang berlaku dalam umat Islam. Sahabat-sahabat ahli panel dan hadirin yang dihormati, apakah tentatif dan inisiatif yang boleh dilaksanakan dalam membendung penyelewengan akidah ini berleluasa dalam diri setiap umat Islam, dan bagaimanakah kita boleh mengukuhkan akidah dalam diri kita sendiri sebagai seorang Muslim yang sejati, yang berpandukan akidah yang pasti, menepati realiti dan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Silakan saudara Aswad. Okey, yang pertama, terima kasih kepada moderator utama kita, iaitu Dizal. Okey, seterusnya langkah-langkah yang kita boleh diambil untuk mengatasi masalah penyelewengan akidah dalam kalangan masyarakat Islam di negara kita. Okey, yang pertama ialah umat Islam seharusnya sentiasa kembali mengikut ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, ini bertujuan adalah untuk memperoleh akidah yang sahih sebagaimana apa yang telah dibuat oleh para salafus soleh. Okey, seterusnya kita perlulah berusaha untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Okey, seterusnya kesannya keyakinan terhadap kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah sekaligus memantapkan keimanan terhadap kebijaksanaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya ialah langkah yang kedua kita boleh ambil ialah umat Islam perlulah mengkaji akidah golongan sesat dan mengenal syubhat-syubhat mereka. Ini bertujuan untuk mematahkan dan menyanggalkan ideologi dan ajaran sesat dengan kebenaran agama Islam yang selaras dengan pemikiran yang logikal, sekaligus mendorong sekalian ummah supaya menolak kekal serta berusaha memantapkan keyakinan dengan kebenaran Islam dengan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh, pada sekitar tahun 1997, pihak JAKIM Terengganu telah membuat kajian terhadap ajaran sesat
ayah PIN yang telah heboh suatu ketika dahulu di negara kita. Hasilnya terhadap yakin berkenaan telah mengisytiharkan ajaran kerajaan langit bahawa ayah PIN adalah bertentangan dengan Islam dan para pengikut ajaran tersebut telah ditangkap. Ini membuktikan bahawa tindakan menyelidik ajaran dan ideologi asing yang muncul dalam kalangan sesebuah masyarakat adalah amat berguna untuk mencari kebatilannya, untuk menyebarkan beberapa informasi kepada para umat Islam supaya berhati-hati dengan ajaran-ajaran menyesatkan itu dalam kehidupan seharian mereka. Okey, kesannya pemikiran dan keyakinan umat kepada kebenaran Islam dapat terpelihara serta ketidakstabilan negara dan kemusnahan akhlak dapat dibendung. Okey, seterusnya yang terakhir iaitu yang ketiga ialah pihak berwajib mengambil tindakan istiqbal untuk membanteras ajaran sesat dalam kalangan umat. Pihak berkuasa dan kerajaan seharusnya memelihara akidah bagi semua umat Islam dengan menguatkuasa undang-undang berselaraskan syariat di seluruh negara. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Okey, saya serahkan kepada moderator utama kita. Okey. Wah, terima kasih saudara Aswad dengan usulnya yang sangat panjang dan juga bernas. Demikianlah pembincangan kita daripada semua ahli panel tentang penyelewengan akidah yang berlaku dalam kalangan umat Islam. Sebelum saya membuat konklusi ataupun kesimpulan terhadap fahaman saya, adakah ada mana-mana panel yang ingin menambah usul ataupun isi? Saudara Amirah? Ya, saya ada, saudara moderator. Izinkan saya untuk mengeluarkan isi saya tentang bukti-bukti penyelewengan akidah yang terdapat di Malaysia ini. Okay. Ketika kebanyakan rakyat Malaysia berpegang kepada ajaran masing-masing, sama ada Islam, Kristian, Buddha atau Hindu, terdapat juga segelintir yang terpesong jauh. Lebih menyedihkan, ada pula yang terjebak dengan pelbagai ajaran sesat, termasuk menggunakan teko sebagai simbolik, boleh bersetubuh dengan sesiapa sahaja selain mendakwa diri adalah penjelmaan semula Yesus. Walaupun kumpulan ini sudah diharamkan, namun ia tidak akan hilang daripada ingatan rakyat Malaysia yang pernah dikejutkan dengan kewujudannya suatu ketika dahulu. Jadi, ada 3 kumpulan ajaran sesat yang saya akan ceritakan pada hari ini. Jadi, kumpulan yang pertama ialah kerajaan langit. Kerajaan langit atau lebih dikenali sebagai ayah PIN. Terdapat seorang rakyat Malaysia yang pernah mendakwa dirinya sebagai Tuhan kepada segala agama dan boleh menerima semula sebagai Yesus, Buddha, Shiva dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya memang gila, tetapi ia berjaya mempengaruhi ribuan pengikut yang mempercayai ketua ajaran itu, Arifin Muhammad, yang menjadikan teko sebagai simbol ideologi ajarannya ketika pertengahan 1980-an. Dikenali sebagai ayah PIN di kalangan 22,000 pengikutnya, dia memulakan ajaran sesat itu pada tahun 1979 sebagai kerajaan langit. Mungkin pengikut ayah PIN dan 4 isterinya terlalu berimajinasi tinggi untuk meniru kehidupan di dunia penuh fantasi. Beberapa replika besar seperti bayang kuning, pasu serta teko gergasi yang terdapat di Terengganu menjadi simbol kepada kerajaan langit itu. Pengikut akan melakukan amalan mereka pada setiap malam Sabtu hingga pagi Ahad yang kononnya banyak menekankan penyembuhan rohani dan penafsiran mimpi. Ayah PIN pernah diiringi pengikutnya untuk menaiki bot konkrit dan baring di situ hingga keesokan hari sambil dikelilingi pengikut yang berzikir sehingga jam 4 pagi. Sebelum diisytiharkan haram oleh kerajaan, pada Ogos 2005, pusat ajaran kerajaan langit itu dibakar dan dimusnahkan oleh individu bertopeng pada 18 Julai 2005. Ayah PIN akhirnya meninggal dunia pada 23 April 2016 selepas mendakwa pernah dilahirkan semula sebanyak 17 kali. Okey, kumpulan yang kedua pula ialah Taslim. Mengikut sejarah, ajaran matahari atau Taslim juga terkenal sebagai ajaran sesat paling lama yang wujud sekitar tahun 1870-an dan ia berpusat di sebuah kampung bernama Kampung Seronok. Pada hari ini, suasana di Kampung Seronok bahagian lepas Pulau Pinang kelihatan tenang, tetapi ketika tahun 1940-an hingga 50-an, ajaran ini aktif melakukan pelbagai amalan karut mereka hingga berjaya mempengaruhi ramai pengikut. Segalanya bermula selepas Haji Muhammad Syafi'i berpindah ke Kampung Seronok pada tahun 1872 dan menggelarkan dirinya sebagai Taslim yang mengasaskan ajaran matahari.
Ajaran matahari itu dikatakan mempunyai kaitan dengan kenyataannya yang pernah dibuat di hadapan Mufti Kedah ketika ditanya mengenai Tuhan, lalu dia menunjukkan jarinya ke arah matahari. Ia bukan hanya menimbulkan kemarahan kepada Mufti, tetapi menyebabkan pengasas taslim ni diharamkan terus daripada menjejakkan kakinya di bumi Kedah itu. Ada yang mengatakan pengikutnya tertarik dengan ajaran itu disebabkan amalannya yang tidak terlalu berat, seperti tidak perlu sembahyang kerana Allah berada dalam tubuh badan apabila mengucap. Bagaimanapun, mungkin ada yang lebih berminat dengan aktiviti yang dilakukan setahun sekali di kampung seronok itu, apabila pengikutnya akan mandi dalam keadaan gelap dan sebelum melakukan persetubuhan. Kumpulan ajaran sesat yang terakhir ialah Al-Arqam. Asy'ari Muhammad adalah pengasas kepada ajaran sesat ini, dan di sebalik nama Islam, kepercayaan mereka sudah tersasar jauh daripada agama sebenar. Ketika gaya hidup barat menjadi pengaruh utama sekitar tahun 1960-an, Al-Arqam percaya umat Islam terpesong daripada ajaran agama dan satu-satunya cara untuk kembali ialah dengan bertaubat. Terdapat pelbagai amalan menyesatkan umat Islam yang dilakukan pengikutnya atas nama untuk menyucikan jiwa, malah boleh berhubung dengan golongan solihin yang sudah meninggal dunia. Al-Arqam dikatakan berjaya menarik minat generasi muda untuk menyertai kumpulan itu, selain memberi perhatian istimewa terhadap persoalan dalam kehidupan secara menyeluruh. Pergerakan mereka bukan dilakukan secara diam-diam kerana mudah dikenal pasti dengan berpakaian jubah dan serban. Kerajaan mengharamkan pergerakan ini pada tahun 1994, dan namun sebelum itu ia dianggarkan mempunyai kira-kira 10,000 hingga 12,000 pengikut, selain 200,000 simpatisan yang terpengaruh dengan ajaran Al-Arqam. Itu sahaja daripada saya, saudara Moderator. Kembali kepada anda. Terima kasih. Terima kasih saudara Amirul. Apa kata saudara Adam? Ada ingin menambah apa-apa isi? Ada saudara moderator. Okey. Terima kasih. Apa kata saudara Aswad pula? Tidak ada saudara moderator kerana semuanya telah dibentangkan oleh moderator utama dan juga moderator kita ini. Okey. Terima kasih saudara Aswad. Maka demikianlah perbincangan daripada semua ahli panel yang menyatakan usul-usul yang sangat bernas dan juga sangat berfakta sekali, yang tentang penyelewengan akidah berlaku dalam kalangan umat Islam. Konklusi yang saya boleh buat adalah kita sebagai umat Islam ataupun umat yang sejati, umat Muslim yang sejati, seharusnya berpandukan akidah yang pasti, iaitu akhlak yang tidak diseleweng anasir luar yang bukan-bukan dan berdasarkan logik semata-mata, mendapati realiti, iaitu akidah yang berbukti dan berevidens, yang dirujuk berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai bibliografi harian rujukan hati. Sidang hadirin yang dihormati, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan, intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat, ceria-ceria selalu. Mohon maaf andai kami tersilap kata, tersalah bicara. Akhir kalam, syukron jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian, terima kasih.